Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Kita mulakan sesi kuliah hadis pada tengah hari ini dengan sama-sama membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, Alhamdulillah pada tengah hari ini kita dapat sekali lagi bersama-sama dalam kuliah hadis. Dan pada pagi ini saya bersiaran daripada rumah, ya, kerana tadi ada program dengan Rektor dan T-Rex, jadi mungkin tak sempat untuk nak balik semula ke pejabat sebab ni program di Segamat ni saja. Jadi insya-Allah pada hari ini kita akan sambung pengajian kitab hadis ringkasan Riyadhus Salihin ataupun Tahdzibun Nufus fi Tartibid Durus, ya, yang dikarang oleh Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani. Saya kira suara saya jelas dan juga slide yang saya paparkan pun insya-Allah, ya, jelas. Cuma hari ini kita punya ahli semakin kurang ini, ada 10 orang. Wallahu a'lam, adakah kerana hujan? Wallahu a'lam. Tak apa tuan-tuan, itu tak menjadi masalah. Okey, yang penting kita teruskan program ilmu. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapat dalam bidang hadis ini boleh kita jadikan panduan suluhan di dalam kehidupan kita, insya-Allah. Okey, baik. Pada tengah hari ini kita nak tengok tajuk yang baru pada muka surat 397. Yang beli kitab, yang ada kitab, rujuk muka surat 397. Tajuknya adalah terpujinya sifat malu dan ketenangan. Ya, terpujinya sifat malu dan terpujinya sifat ketenangan. Okey. Kita tengok dulu ayat Al-Quran yang pertama yang telah dipilih oleh Syekh Yusuf Ismail An-Nabhani. Okay, untuk bab ini, pengarang hanya memilih satu ayat Al-Quran, iaitu daripada surah Al-Furqan, surah 25, ayat 63. Baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahilun qalu salama. Okey, terjemahannya, dan hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih itu ialah
orang-orang yang berjalan di muka bumi dengan rendah hati. Dan apabila orang-orang jahil menyapa mereka, mereka mengucapkan kata-kata yang baik. Okay, kita ulas sedikit secara ringkas ayat ini. Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini menjelaskan mengenai sifat hamba-hambanya yang baik. Ya, Allah nak ceritakan dalam ayat ni sifat hamba-hamba Allah yang baik. Dan hamba-hamba Allah yang baik ini, dia ada tanda. Hamba-hamba Allah yang baik ada tanda. Macam perumpamaan lah. Kita nak tengok macam mana seorang pelajar yang baik. Kita nampak dia punya tanda-tanda dia. Sebagai contoh, datang kelas awal. Ataupun on time kelas. Contoh ya. Assignment buat. Hantar juga on time. Ikut format yang diberikan. Itu kita nampak dekat situ adalah tanda-tanda pelajar yang baik. Sama juga dengan kita sebagai seorang kaki tangan. Ya, maka ada tanda-tanda kaki tangan yang baik. Contohnya, apabila ketua memberikan tugasan amanah dilakukan, ya, dan dihantar tugasan itu ikut masa yang ditetapkan. Contoh, tidak curi tulang. Ya, jadi dalam ayat Al-Quran, surah Al-Furqan ini Allah nak bagi tahu kita ya tentang hamba-hamba Allah yang baik. Wa ibadur rahman. Itu gelaran yang Allah berikan. Ibadur rahman. Hamba-hamba Tuhan, hamba-hamba Allah yang baik. Okay. Salah satu tandanya dalam ayat ini adalah Allah bagi tahu, yang pertama sekali Allah sebut adalah orang-orang yang berjalan di muka bumi dengan hauna. Ya, tuan-tuan dan puan-puan, cuba tengok perkataan hauna. Ciri hamba Allah yang baik adalah dia berjalan di atas muka bumi dengan hauna. Kalau tengok dalam kitab kita, diterjemahkan hauna ni adalah rendah hati. Ada yang menterjemahkan, menjelaskan hauna ni adalah dengan tenang. Orang yang berjalan di atas muka bumi ini dengan rendah hati, dengan tenang. Ya? Kalau kita buka kitab-kitab tafsir, Ibnu Katsir, Al-Qurtubi, tafsir Tabari, macam-macam pandangan ulama tafsir yang diberikan. Okay, cuma cara yang paling mudah untuk memahami perkataan hauna adalah kita tengok kepada akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri. Kerana Rasulullah adalah insan yang mentafsirkan Al-Quran. Ya. Jadi hauna ni maksudnya tengok bagaimana cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berjalan. Tengok cara Nabi berjalan. Okey. Bila kita kata cara Nabi berjalan, kita kena rujuk kepada hadis. Okay, saya ambil satu riwayat daripada Abu Hurairah
radhiyallahu anhu. Ya. Muka surat berapa? Muka surat 397. Okay. Tajuk kita terpujinya sifat malu. Okay. Baik. Dalam sebuah hadis, kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, aku tidak pernah melihat di dunia ini dari segi indahnya pekerti selain daripada pekerti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seolah-olah matahari menyinar pada wajahnya. Aku tidak pernah melihat seorang yang lebih pantas perjalanannya daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seolah-olah bumi ini Tuhan lipat untuknya. Kami yang ikut di belakangnya dengan bersungguh-sungguh, tetapi baginya berjalan hanya dengan bersahaja. Ini dalam riwayat yang diceritakan oleh Abu Hurairah. Okay. Abu Hurairah kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjalan dengan pantas. Sahabat belakang kejar, nak kejar. Tapi Rasulullah jalan relax saja. Satu. Okay. Dalam riwayat yang diceritakan oleh Sayyidina Ali bin Abi Talib, radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila berjalan, seolah-olah Nabi berjalan dari tempat tinggi menuruni tempat rendah. Seolah-olah Nabi berjalan daripada tempat tinggi turun ke tempat rendah. Okey. Saya sebutkan tadi, tuan-tuan dan puan-puan, dua riwayat. Satu daripada Abu Hurairah dan satu daripada Sayyidina Ali bin Abi Talib. Maka untuk memahami kedua-dua ini, inilah yang dikatakan dengan hauna. Sebab hamba Allah yang paling baik di atas muka bumi adalah Rasulullah. Dan Al-Quran kata, hamba yang paling baik ini cirinya adalah dia berjalan dengan hauna. Maka kita tengok macam mana cara Nabi SAW berjalan. Kita dah sebut dua riwayat tadi. Maka daripada dua riwayat yang kita sebutkan tadi, maka dijelaskan oleh sebahagian daripada sarjana Islam menyatakan bahawa Nabi berjalan ini yang dikatakan hauna ni, dalam setiap perjalanan Nabi ada tujuan, ada matlamat. Maksudnya setiap langkah yang Nabi langkah itu ada matlamat dan Nabi tidak membuang masa. Itulah yang dikatakan dengan hauna. Kita hari ini, cuba kita tengok dalam suasana kehidupan kita. Kan? Kalau kita hari itu mood kita tak baik, kita pun blank hari itu, kan? Kita kosong hari itu. Nak buat apa tak ada. So kita berjalan, tengok sana. Kan? Kemudian jalan, tengok pokok bunga. Cantik juga pokok bunga ni. Kan? Kemudian jalan lagi, tengok cat. Cat tu warna apa? Cantik juga. Itu bukan hauna. Hauna ni adalah orang yang berjalan, setiap langkahnya ada matlamat, ada tujuan dan tidak membuang masa. Ini disebut sebagai hauna, orang yang tenang. Kalau kita berjalan tanpa ada matlamat, tanpa ada tujuan, maka kita berjalan sambil lewa. Itu maksud hauna. Dia berjalan, maksudnya seseorang itu berjalan dengan tenang tapi nampak macam pantas.
dan tidak membuang masa serta berlengah-lengah. Ini tafsiran untuk memahami perkataan hauna. Okey, ya. Inilah yang kita nak bincang pada hari ini. Tajuk kita, terpujinya sifat malu dan ketenangan. So ketenangan ketika berjalan macam mana? Kita berjalan ni dengan tenang, nampak macam pantas sebab kita tak buang masa kerana kita ada matlamat. Kita tidak berlengah-lengah. Okey, ya. Itu poin yang kita nak bincang mengenai tajuk pada tengah hari ini. Okey, baik. Kita lihat kepada hadis yang pertama. Hadis yang pertama. Alhamdulillah kita dah ada 22 orang. Mungkin boleh inform lagi kawan-kawan yang lain yang mungkin terlepas pandang tentang program kita pada tengah hari ini. Baik, kita sambung hadis yang pertama. Okey, hadis yang pertama kalau kita tengok pada muka surat 398. Okey. Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Okey, radhiyallahu anhuma. Okey, kalau tengok kepada teks kita tu huma. Selepas Ibnu Umar tu dia ada radhiyallahu anhuma. Kenapa ada huma? Biasanya kita sebut hu sahaja. Okey. Radhiyallahu anhuma, huma ni dia adalah kata ganti nama kepada dua orang. Hu seorang. Kalau dua orang, huma. Hu ni maksudnya dia. Hu ni maksudnya nya. Hu ni maksudnya nya. Kalau huma, dua orang. Kalau hum, mereka ramai. Jadi radhiyallahu anhuma maksudnya Allah Subhanahu wa taala meredai keduanya. Duanya itu siapa? Yang pertama adalah Abdullah. Kan? Abdullah. Dan yang kedua adalah Saidina Umar. Sebab Ibnu Umar ni dia merupakan anak kepada Saidina Umar. Dia bernama Abdullah. Jadi maksudnya, semoga Allah meredai yang pertama Abdullah dan yang kedua Saidina Umar. Sebab mereka ni anak beranak. Itu maksud radhiyallahu anhuma. Baik. So apa kata Ibnu Umar radhiyallahu anhuma? Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marra ala rajulin minal ansar wa huwa ya'idhu akhahu fil haya'i faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam da'hu fa innal haya'a minal iman. Maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melalui seorang lelaki Ansar yang sedang menasihati saudaranya disebabkan sifat malu yang harus dielakkan. Lalu baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, biarkan dia memiliki sifat malu. Sesungguhnya malu itu sebahagian daripada iman. Hadis ni tuan-tuan, biasa kita ambil hujung saja. Al-haya'u minal iman. Kita ambil ujung je, kita kata malu sebahagian daripada iman.
sebenarnya hadis ni ada kisah dia. Maka dalam hadis ni diceritakan bahawa ada seorang lelaki Ansar. Ansar ni siapa? Ansar ni adalah kumpulan sahabat yang membantu Nabi SAW dalam peristiwa hijrah. Di Madinah Al-Munawwarah, waktu Nabi berhijrah, ada dua kumpulan Arab, dua kabilah Arab yang besar. Satu namanya Aus dan satu lagi namanya Khazraj. Apabila Nabi SAW sampai di Madinah, Nabi buang Aus, Nabi buang Khazraj. Maka Nabi kata, sekarang kamu adalah Ansar. Sekarang kamu adalah Ansar. Dan Nabi tak pakai lagi kamu Aus, kamu Khazraj. Nabi tak pakai lagi. Tapi Nabi berkata, sekarang ni kamu adalah Ansar. Apa maknanya tuan-tuan? Maksudnya adalah Nabi nak supaya umat Islam bersatu. Umat Islam ni kena bersatu padu. Jangan kita pecah-pecah. Itu ambil kepada pengajaran di situ. Baik, lelaki Ansar ini, Nabi dapati ada seorang lelaki Ansar sedang bagi nasihat kepada sahabat dia. Sebab apa? Sahabat dia ni ada sifat malu. Maka lelaki ni kata, tak payahlah, buanglah sifat malu tersebut. Lalu Nabi SAW menasihati. Maka Nabi kata, biarkan dia memiliki sifat malu. Fa'innal haya'a, kerana sesungguhnya sifat malu itu sebahagian daripada iman. Baik. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Sifat malu dalam masyarakat Melayu pun tuan-tuan banyak kita gunakan perumpamaan, peribahasa berkenaan dengan sifat malu. Salah satunya yang terkenal kita gunakan, malu bertanya, sesat jalan. Malu berkayuh, perahu hanyut. Ini dalam peribahasa Melayu. Okey. Saya cuba tengok, saya cuba baca, cuba lihat pandangan-pandangan para ulama, para sarjana mengenai sifat malu. Okey, saya boleh buat satu kesimpulan. Tuan-tuan, daripada ada banyak perbincangan yang dibincangkan, yang dibahaskan oleh para sarjana. Saya simpulkan bahawa malu ni ada dua kategori. Kategori yang pertama, malu berasaskan kepada aspek kejiwaan ataupun aspek psikologi. Ini malu. Satu, malu dipandang dari aspek psikologi ataupun kejiwaan. So, malu dalam aspek ini adalah disebut oleh para sarjana iaitu apa ataupun sifat yang diciptakan oleh Allah dalam setiap jiwa. Itu yang dikatakan malu dalam aspek kejiwaan ataupun psikologi. Sifat yang Allah ciptakan dalam setiap jiwa. Dalam setiap jiwa, setiap orang ni ada sifat malu. Ini disebut sebagai malu dalam aspek kejiwaan ataupun psikologi. Sebagai contoh, ada orang yang rasa malu
untuk membuka aurat. Asasnya macam tu, kan? Tapi bila dah lama, dah masyarakat dah tak kisah bab tu, maka dia dah menjadi kebiasaan, tak ada lagi perasaan malu. Asalnya manusia ni, okay, so dari segi kejiwaan, dari segi psikologi, dia rasa malu untuk membuka aurat. Asalnya, dia akan cari pakaian. Sebab tu masyarakat dulu kan, di zaman batu dulu sebagainya, paling tidak pun dia ambil daun kayu. Daun-daun pokok tu, dia tutup aurat dia. Paling tidak pun dia ambil pelepah-pelepah kulit-kulit pokok, tutup aurat. Sebab dari segi psikologi, kejiwaan, ada sifat malu tersebut. Ini saya ambil secara ringkas saya bincang. Okey, satu. Yang kedua, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian adalah malu yang mana dia ni berasaskan kepada iman. Sifat malu yang berasaskan ataupun dalam aspek keimanan. Keimanan. Okay? Malu jenis yang kedua inilah yang menghalang seseorang itu daripada melakukan maksiat. Inilah yang disebut dalam hadis kita ni. Sifat malu itu sebahagian daripada iman. Orang yang sifat malu tu terbit daripada keimanan, maka sifat malu itu akan menghalang seseorang itu daripada melakukan maksiat. Kenapa? Kerana dia takut kepada Allah Ta'ala. Jadi maksudnya, kalau seseorang Islam, dia dakwa diri dia Islam, tapi dia melakukan maksiat, maksudnya dia tidak ada sifat malu. Dia tidak ada sifat malu. Kalau orang itu ada sifat malu yang berteraskan iman, maka dia dengan sifat malu itu, dia akan meninggalkan perbuatan-perbuatan maksiat. Ini yang saya boleh simpulkan secara ringkas, pandangan para sarjana tentang sifat malu. Okey, saya teruskan sikit lagi. Sarjana-sarjana Islam juga apabila mengkaji, ini saya ambil daripada pandangan Al-Qushairi. Dalam kitab dia ataupun dalam buku dia, Principle of Sufism. Principle of Sufism. Yang mengarang kitab ini adalah Al-Qushairi. Menurut Al-Qushairi, dia kata sifat malu ni dia kata ada beberapa jenis. Ini pandangan daripada Qushairi. Saya share tuan-tuan. Yang pertama, kata beliau, malu kerana melakukan pelanggaran, yakni kerana tidak mengikut perintah Allah. Ini jenis yang pertama. Sifat malu kerana melakukan pelanggaran, kerana tidak taat, tidak perintah, tidak ikut perintah Allah. Contoh yang diberikan oleh Al-Qushairi adalah sifat malu Nabi Adam alaihi salam di hadapan Allah Ta'ala apabila Nabi Adam melanggar perintah Allah. Satu. Jenis yang kedua adalah malu kerana kekurangan yang dimiliki.
Seseorang itu malu kerana dia sedar dia memiliki kekurangan. Okey, contoh. Al-Qushairi menyebut contohnya. Malunya para malaikat kerana masih merasa kurang di dalam menyembah Allah. Ini konsep principle of Sufism. Orang-orang ulama-ulama sufi dia ada perasaan sampai macam tu. Dia kata malaikat ni masih dia ada perasaan malu. Sebab apa? Sebab mereka ni kurang, masih lagi kurang. Dia rasa mereka ni masih lagi kurang mentaati dan menyembah Allah. Padahal malaikat ni memang sami'na wa ata'na. Allah kata A lah. Allah kata B lah. Tak ada satu pun malaikat yang ingkar. Tapi mereka ada sifat malu. Okey, yang kedua. Yang ketiga adalah malu kerana menyaksikan kebesaran Allah. Allahu Akbar, tuan-tuan. Ulama-ulama sufi ni sampai peringkat tu. Malu menyaksikan kebesaran Allah. Hari ni kita tak nampak Allah, tapi kita boleh nampak makhluk yang diciptakan oleh Allah. Ini menunjukkan kebesaran Allah Ta'ala. Kena ada sifat malu macam tu. Tengok waktu pagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala terbitkan matahari daripada timur. Manusia tak boleh buat. Ini kehebatan Allah Ta'ala. Rasa malu dengan Allah Ta'ala. Apabila kita sakit, Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberikan kesembuhan. Ini kebesaran Allah Ta'ala. Kita tak boleh bagi kesembuhan. Ada rasa malu dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Okey, ketiga. Yang keempat, malu kerana ketinggian budi. Sifat malu ni kerana orang tu akhlaknya, budinya, akhlaknya, pekertinya tinggi. Maka dia menunjukkan sifat malu. Sebagai contoh, kata Al-Qushairi, dia kata seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam malu untuk menyuruh pergi tetamu baginda yang asyik memanjangkan percakapan. Tetamu Nabi ni datang jumpa Nabi. Kan? Nabi rasa malu nak suruh mereka ni keluar. Kan? Sebab akhlak Nabi ni sangat mulia. Ketinggian akhlak Nabi. Kan? Nabi ada banyak lagi urusan yang lain. Kerja banyak. Kan? Ada lagi nak buat. Tapi Nabi rasa malu nak suruh mereka supaya dahlah, cukuplah. Kan? Macam kita lah hari ni kalau jumpa dengan orang-orang yang penting. Kalau boleh kita nak luahkan, nak cerita, nak minta macam-macam. Rasa masa setengah jam tak cukup. Kalau boleh cakap dengan dia 1 jam, 2 jam, 3 jam. Nak macam tu. Kan? Tapi Nabi SAW rasa malu nak suruhkan, cukuplah, pergilah. Ini maksudnya ketinggian akhlak Nabi. Itu yang keempat. Yang kelima, malu kerana segan. Malu kerana segan. Segan ni malulah. Okey? Sifat malu kerana malu. Al-Qushairi bagi contoh seperti seperti malunya Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu ketika meminta seorang sahabat yang bernama Miqdad bin Al-Aswad untuk bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang darah haid Fatimah
radhiyallahu anha. Ya, Sayyidina Ali dia rasa malu. Ya, malu. Ketika mana dia minta seorang sahabat ni bertanyakan tentang persoalan tersebut. Okey, itu antara jenis-jenis malu yang saya petik daripada pandangan-pandangan scholars, sarjana-sarjana Islam. Saya ambil daripada kitab ataupun buku Principle of Sufism yang dikarang oleh Al-Qushairi. Baik, jadi kita balik kepada hadis yang pertama. Hadis yang pertama, apa pengajarannya hadis ini? Okey. Pengajarannya hadis ini adalah yang pertama, hadis ini menjelaskan kepada kita adalah mengenai kelebihan sifat malu. Sifat malu ini adalah sebahagian daripada kesempurnaan iman. Itu kelebihan dia. Kenapa? Kerana orang yang mempunyai sifat malu, maka sifat malu itu akan memotong. Yanqati'u, akan memotong, akan menghalang seseorang itu, menghalang daripada melakukan perbuatan maksiat. Sebab tu sifat malu ini sebahagian daripada kesempurnaan iman. Dan sifat malu ini juga akan menggalakkan seseorang itu supaya melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu pengajaran satu. Pengajaran yang kedua adalah sifat malu merupakan fitrah yang berada dalam diri manusia. Tetapi sifat malu ini dia boleh bertambah. Sifat malu ni dia boleh berkembang dan bertambah melalui amalan, usaha, didikan yang kita lakukan. Jadi dua pengajaran hadis yang pertama. Boleh tuan-tuan? Minta maaf sebab saya syarah tentang sifat malu ni agak panjang. Mudah-mudahan kita boleh jelas, kita boleh faham. Okey, baik. Sekarang kita dah ada berapa orang ni? 29. Mungkin boleh sampaikan lagi. Sampaikan lagi, maklumkan lagi, sharekan lagi supaya lebih ramai sahabat-sahabat kita yang menyertai program ini. Okey. Baik, sekiranya ada soalan, ada pertanyaan, boleh tulis dekat bahagian chat. Chatting tu nanti insya-Allah kalau ada kesempatan yang boleh saya jawab, saya jawab. Okey, ataupun nak bagi komen, silakan. Okey, kita pergi kepada hadis yang kedua. Hadis yang kedua ni juga merupakan hadis yang ke-682 di dalam kitab Riyadhus Salihin. Okey. Hadis yang kedua ni berbunyi, Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan daripada Imran bin Husain radhiyallahu anhuma. Imran bin Husain. Baik. Beliau berkata, kata Imran bin Husain, Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Al-haya'u la ya'ti illa bi khairin. Wa fi riwayatin li Muslim, Al-haya'u khairun kulluhu. Ini pendek je tuan-tuan. Boleh hafal terus. InsyaAllah tuan-tuan ni saya yakin semua yang masuk program ni otak kita cepat tangkap. Boleh hafal terus. Okey? Maksudnya
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sifat malu itu tidak akan datang melainkan bersamanya ada kebaikan. Sifat malu ni apa? Al-haya. Al-haya tu sifat malu. Okay? Dalam riwayat Muslim, okay, Nabi SAW sebut, Al-haya'u khairun kulluhu. Malu itu adalah baik pada keseluruhannya. Jadi kat sini ada dua riwayat. Okay? Saya rasa boleh hafal terus. Nak sekali ni. Dalam riwayat yang kedua. 3 perkataan. Al-haya'u khairun kullu. Sifat malu itu baik pada semuanya. Semuanya bawa kebaikan. Al-haya' khairun kullu. Kalau nak bagi slang Arab sikit, bolehlah. Kan? Ya? Yang pertama tu, dia ada 5 perkataan. Al-haya'u la ya'ti illa bi khair. Al-haya' la ya'ti illa bi khair. Baik. Apa yang kita boleh ambil pengajaran daripada hadis ini? Ya? Apa yang kita boleh ambil pengajaran daripada hadis yang kedua? Dalam kitab Nuzhatul Muttaqin yang saya gunakan untuk syarah hadis ni, dia tak bagi pengajaran. Dia combine terus dengan hadis yang ketiga. Jadi kita tengok nanti apa pengajarannya. Okey, tengok hadis yang ketiga. Hadis yang ketiga, Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis yang kedua tadi itu daripada Imran bin Husain. Hadis yang pertama daripada Ibnu Umar, Abdullah bin Umar. Baik. Apa kata Abu Hurairah? Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, al-imanu bid'un wa sab'un atau bid'un wa sittun syu'bah. Fa afdaluha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha 'anit tariq wal haya'u syu'batun minal iman. Okey, apa maksudnya? Maksudnya adalah bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, iman itu memiliki 70 atau 60 cabang. Ni Nabi sebut ni. Ya, yang dikatakan iman tu dia ada banyak cabang. Ada banyak cabang. Ya. So Nabi kata ada 70 atau 60. Sab'un ataupun sittun. 60 ataupun 70. Okey, baik. Nabi sambung lagi. Cabang yang paling utama adalah mengucapkan kalimah La ilaha illallah. Dalam aspek iman ni, ya, cabang yang paling teras, yang paling utama adalah sebut La ilaha illallah. Sebab tu tuan-tuan dan puan-puan, kaum muslimin dan muslimat yang dihormati sekalian, kalimah La ilaha illallah ni seeloknya kita jadikan zikir harian. Saya sampaikan apa yang saya dapat daripada guru-guru, tuan-tuan guru yang saya belajar. Antaranya sebahagian daripada guru-guru kita sebut satu hari, saya sampaikan satu hari amalkanlah La ilaha illallah paling kurang 300 kali. Satu hari.
Satu hari kan sebut la ilaha illallah. La ilaha illallah. Ulang, amalkan 300 kali. Kalau nak lagi banyak, almarhum Tuan Guru Datuk Harundin, amalan dia la ilaha illallah satu hari 1000 kali. Jadi para ulama kita, tuan-tuan guru kita kan, mereka memperbanyakkan ucapan la ilaha illallah. Kalau kita tanya kenapa mereka banyak menyebut la ilaha illallah, hadis Nabi ni Nabi kata la ilaha illallah adalah ucapan yang paling utama dalam cabang keimanan. Dia yang paling nombor satu. Macam kalau kita bagi markah lah. Kan? Kalau kita buat test, exam kepada pelajar, ada yang dapat A+, ada yang dapat A, ada yang dapat A-, B+, B-. Jadi A+ ni apa tuan-tuan? Orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Dan ucapan la ilaha illallah tu banyak dia ucap. Sebut banyak-banyak la ilaha illallah. Itu dia tuan-tuan. Ya, Nabi sebut di sini. Jadi kita amalkan selepas ini bila kita baca hadis ini. Okey, cuma yang eloknya jangan baca sahaja. Tapi tak faham makna. Yang paling baik adalah sebut la ilaha illallah, cuba fahami, cuba hayati makna dalam ucapan tersebut. Ilah tu kita terjemah kat sini sebagai tiada Tuhan yang layak disembah. Ilah tu yang layak disembah. Apa? Ya? Baik. Okey. Kemudian Nabi sambung. Nabi kata, dan cabang yang paling rendah ialah membuang sesuatu yang mengganggu daripada jalan. Nabi cerita iman ni ada 60, sab'un, au situn, 60 atau 70 cabang. Yang paling highest adalah ucapan la ilaha illallah. Dan yang paling rendah adalah buang sesuatu yang mengganggu daripada jalan. Apa-apalah, batu, kayu, buang. Dia di jalan tu, benda-benda ni mengganggu, kita ketepikan dia. Kita bagi kemudahan kepada orang yang menggunakan jalan tersebut. Ini adalah iman, cabang iman yang paling rendah. Termasuklah kita tidak blok. Istilahnya blok. Istilah hari ini double park. Menyusahkan orang, double park. Itu maksudnya dia memang iman paling rendah pun tak ada, tuan. Ni banyak kali saya tegur, kan? Kadang-kadang kita pergi masjid. Pergi masjid ni blok kereta orang. Allahu a'lam. Jadi harap kan kita dapat faham. Pergi masjid, nak buat amalan baik. Tunjukkan contoh yang terbaik. Okey. Nabi sambung lagi. Ya. Malu itu merupakan salah satu cabang daripada iman. So dalam 60 cabang itu, dalam 70 cabang itu, salah satu cabangnya adalah al-haya'u. Sifat malu. Tapi dia bukan yang the highest dan dia bukan yang the lowest. Tapi dia merupakan salah satu daripada cabang iman. Baik. Apa pengajarannya? Maka disebut dekat sini bahawa iman itu mempunyai darjat dan kedudukan. Iman tu ada pelbagai ranking. Dan sifat malu ni adalah salah satu daripada cabang-cabang iman.
Ya, sifat malu ni salah satu daripada cabang-cabang iman. Dan orang yang mempunyai sifat malu ni, dia akan memberikan kesan, ya, kesan kepada diri seseorang. Maksudnya apa tuan-tuan dan puan-puan? Maksudnya kalau orang tu dia tak ada sifat malu, iman dia macam mana? Sebab Nabi kata malu salah satu daripada cabang iman. Seandainya kita tak ada sifat malu, maka macam mana kedudukan iman kita? Itu kita sendiri yang jawab. Ya, itu pengajaran daripada dua hadis. Hadis yang pertama, hadis daripada Imran bin Husain, dan hadis yang kedua daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Baik, kita ambil satu lagi hadis. Hadis yang keempat. Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim telah meriwayatkan daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Kana Rasulullah, ya? Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ashadda hayaan minal azra fi khidriha. Fa idza ra'a syai'an yakrahuhu arafnahu fi wajhihi. Hadis ni pun selalu kita baca. Maksudnya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, lebih pemalu daripada seorang gadis yang berada di dalam tempat tertutup baginya. Apabila baginda melihat sesuatu yang tidak disukainya, kami boleh mengetahui perkara tersebut melalui raut wajah baginda. Jadi apa pengajaran hadis ni? Pengajarannya adalah Nabi Nabi nak tunjukkan bahawa nak bagi motivasi kepada kita supaya kita ni mempunyai sifat malu. Sebab Nabi SAW pun mempunyai sifat malu yang sangat tinggi. Maka kita sebagai pengikut Nabi, kan, kita kata Rasulullah adalah qudwatuna, ikutan kita, maka kita kena ikut contoh yang ditunjukkan oleh Nabi SAW. Ya, baik. Itu hadis yang keempat, dan saya terus dengan hadis yang kelima, yang terakhirlah. Sebab babnya ada 5 hadis saja. InsyaAllah minggu depan kita masuk tajuk yang lain. Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan daripada Aisyah radhiyallahu anha, yang mana beliau berkata, Aisyah berkata, Ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mustajmi'an qattu dahikan hatta tura minhu lahawatuhu innama kana yatabassamu. Maksudnya, kata Aisyah radhiyallahu anha, saya sama sekali tidak pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tertawa terbahak-bahak sehingga terlihat anak tekaknya. Ini dikatakan sifat yang Nabi tunjukkan. Sesungguhnya baginda hanya tersenyum. Ini contoh. Kan, kita kalau gelak kan, dah lah tak gelak kan, nak bagi gelak buat pula lawak kan. Nak bagi orang gelak, dan bila gelak tu pula lupa dunia. Tapi Nabi SAW digambarkan oleh Aisyah, inilah sifat Nabi. Ya, boleh gelak tak ada masalah, tapi ada keadaan yang perlu kita kontrol, yang perlu dijaga, akhlak yang perlu dilihat. Saya rasa itulah 5 hadis berkenaan dengan sifat al-haya, sifat malu, dan sifat ketenangan. InsyaAllah minggu depan kita masuk
terpujinya sifat tawaduk dan tercelanya sifat sombong. Saya nampak tadi ada soalan. Okey. Sebelum kita tamatkan, saya cuba tengok soalan. Okay, saya boleh respon soalan. Okey, kalau dalam bab kesihatan ada dua doktor, lelaki dan perempuan, yang lelaki lebih expert, adakah kita sebagai pesakit wanita masih perlu mengekalkan sifat malu dalam mendapatkan rawatan? Yakni perlu mendahulukan berjumpa doktor perempuan tersebut. Okey, soalan yang bagus. Okey. Baik. Di dalam persoalan sakit, ini masuk kepada maqasid syariah. Islam datang untuk menjaga nyawa. Itu salah satu daripada maqasid syariah, objektif syariat Islam. Maka apabila kita sakit, Islam menganjurkan kita berubat. Pergi cari ubat. Dia kata tak apa, sakit ni nanti doa je banyak-banyak sembuh. Tak boleh. Kena cari ubat. Cari pihak yang pakar untuk berubat. Okey, soal dekat sini adalah ada dua orang. Satu doktor lelaki, satu doktor perempuan. Yang sakitnya adalah perempuan, wanita. Okey, dalam hal ini kita tengok sekiranya doktor wanita itu dia boleh merawat kita, maka pergilah jumpa dengan dia. Utamakan dia. Tapi kalau dia tak boleh, dia tak ada kepakaran. Yang ada kepakaran adalah doktor lelaki. Maka ketika itu dibenar untuk pesakit wanita berjumpa dengan doktor lelaki. Dibenarkan, diharuskan. Atas dasar Islam datang untuk menjaga nyawa manusia. Ini konsep dia. Tapi kalau doktor wanita tu dah boleh, dia boleh rawat sebagainya, maka cukup dengan doktor wanita. Itu keadaan lah. Saya rasa insya-Allah bab ni semua faham. Sebagai contoh kan. Dulu kalau sakit puan, masa tahun 80-an, 90-an, awal tahun 2000, tak ramai doktor perempuan. Dulu pakar sakit puan, majoriti adalah lelaki. Kemudian bila timbul kesedaran, hari ini dah ramai dah. Pakar sakit puan yang daripada kaum wanita sendiri. Maka janganlah pergi cari doktor lelaki. Pergilah cari doktor perempuan. Kalau tak ada dah, di tempat, di kawasan tu memang tak ada dah. Yang ada hanya doktor lelaki, terpaksa, kes emergency sebagainya. Itu diharuskan, dibenarkan. Ya? Wallahu a'lam. Okey? Saya tengok tak ada lagi soalan yang lain. Sila isi kehadiran ya. Kalau yang hadir ni. Okey, insya-Allah alhamdulillah kita ada pada hari ini 30 orang. InsyaAllah kita sambung pada minggu depan, dan minggu depan pun dah mula kuliah, sesi yang baru. Jadi insyaAllah mudah-mudahan bila kuliah ni ramai kita tak bercuti, kita dapat teruskan dan ada respon yang baik daripada lebih ramai lagi. Warga UiTM sama ada di Johor ataupun kampus-kampus yang lain untuk join program kita. Baik, itu sahaja untuk hari ini. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.